Okey, Assalamualaikum. Hari. Waalaikumsalam Doktor. Waalaikumsalam Prof. Doktor. Okay, thank you. Good. Okay, so kita akan Waalaikumsalam. okay. Okay, so kita akan sambung perbincangan kita. Okay. Okay. Okay, so sebelum ini kita telah membincangkan kita telah membincangkan berkenaan dengan statistik, asas dia, okey, kemudian komponen dia. Sorry. Okey, kemudian sehinggalah okey dia punya asas dan juga komponen. Okey. Sorry. Jadi sekarang ni kita akan sambung okey dengan dengan design of experiment ya. Okey. So kenapa kita buat eksperimen? Okay, so basically kita buat eksperimen adalah untuk kita menentukan kesan faktor-faktor yang kita nak kaji. Okay, sebagai contohnya kalau dalam sains makanan kita nak tengok kesan pemanasan. Contohnya semasa pempasturan, semasa pensterilan, apakah kesan pemanasan terhadap vitamin C sebagai contoh. Okay, so sebab itu kita jalankan eksperimen. Okay, so basically melalui eksperimen maka maka ilmu akan berkembang. Okay, sebab itu apabila di dalam universiti, okay, dalam universiti maka kita punya tujuan kita adalah untuk pertama sekali adalah pengembangan ilmu. Okay, untuk supaya ilmu tadi berkembang. Okay, sebagai contoh okay, kalau pada ketika ini kalau pada ketika ini okay, so STKM okay. Okay, so kalau pada ketika ini katakan ini adalah ilmu. Okey, ini ilmu. Ini yang kita ketahui. Okey, kawasan ilmu yang kita ketahui. So melalui kajian ataupun eksperimen, maka kita akan menjangkau selangkah. Okey, pada bahagian yang kita tidak ketahui. Ini semua bahagian yang kita tidak ketahui. Ini bahagian yang kita ketahui. Jadi melalui kajian, maka kita will be able to push lebih besar ilmu tersebut. And then somebody else will go and do some other kajian. So dia akan menjangkau. So makin lama ilmu ni nanti akan lebih membesar, berkembang. Okay, sebab itu kita jalankan kajian. Okay, supaya dengan tujuan untuk pengembangan ilmu. Okay. Okay, apabila kita menjalankan kajian, okay, maka ada beberapa perkara okay, yang kita nak tentukan. Sama ada dari segi fizikal, okay, atau sama ada dari segi kimia, chemical, sama ada dari segi sensory, okay, sama ada ianya produk tadi boleh diterima ataupun tidak dan sebagainya. Okay, so ini semua adalah kita nak tentukan okay, semasa kita menjalankan eksperimen. Okay, saya rasa you semua pun dah belajar masa sekolah menengah, sekolah rendah, okay, bagaimana nak jalankan eksperimen. Okay, sebagai contoh kalau masa sekolah menengah, okay, ada perkara yang dimalarkan, ada perkara yang dimanipulasi, kan? So itu semua adalah bagaimana kita nak menjalankan eksperimen. Okay, so the basic and most simplest approach is to make constant all variables. Semuanya adalah malar, melainkan apa yang hendak kita kaji. Okay, melainkan apa yang hendak kita kaji, supaya apa-apa yang result yang kita dapat, maka kita boleh dengan yakin up to a certain extent,
yakin mengatakan bahawasanya ini adalah disebabkan oleh perkara yang telah berubah dan bukan disebabkan oleh something else. Okay. So sebagai contoh, kalau kita nak tentukan kajian, kita nak tentukan, okay, apakah kesan okay, apakah kesan pemanasan terhadap vitamin C. Okay, so mungkin kita katakan ni dalam jus. Okay, dalam jus nanas. Kita punya contoh dulu kan. Okay, so apa yang kita akan buat adalah, kita akan ambil jus nanas. Kemudian kita akan panaskan. Dan kita akan panaskan dia pada suhu yang berbeza-beza. Okay, pada suhu yang tertentu. Mungkin 70, 80, 90 darjah Celsius. Okay. So, yang ini adalah apa yang kita namakan sebagai faktor. Faktor adalah apa kesan. Okay, yang nak diketahui, yang dikaji. Okay, so ini adalah dia punya faktor. Okay, so dalam kes ini faktor dia adalah suhu. Okay, so itu adalah suhu. Okay, jadi apabila kita nak kaji kesan suhu, kesan pemanasan di situ, okay, maka everything else has to be constant. Okay, sebagai contoh, katakan ini jus nanas. Okay, dia punya tahap kematangan. Okay, tahap kematangan nanas. Okay, so ianya mestilah sama. Okay, kemudian apa lagi? Dia punya volume dia yang dipanaskan. Okay, kemudian dia punya dia punya material dia. Okay, dia punya material iaitu bahan bekas. Okay, so semua kena sama. Okay, andai kata katakan kita ada 70, 80, 90. Selepas itu kita jalankan kajian, kita dapat, okay, kalau 70, vitamin A dia adalah katakan 90%. Okay, kalau pada 80 darjah Celsius, vitamin C dia adalah, okay, katakan 80%. Okay, kalau 90 darjah Celsius, maka vitamin C dia adalah katakan 75%. Okay, kita nampak macam menurun. Apabila kita tingkatkan suhu, maka vitamin C akan menurun. Okay. Tetapi apabila kita semak balik, kita dapati, okay, bahan bekas ini tidak seragam. Ada yang menggunakan stainless steel, okay, ada yang menggunakan tembaga, ada yang menggunakan besi. Dan di dalam eksperimen yang sama. So kalau itu berlaku, sebagaimana kita tahu, setiap daripada stainless steel, besi dan juga copper ni, dia ada dia punya koefisien nilai K kan. Koefisien pemindahan haba secara konduksi yang berbeza-beza. Kita dah belajar dulu. So maksudnya haba yang disampaikan, okay, ke dalam ini juga akan berbeza-beza. Kalau ini berlaku, then macam mana kita nak tahu, okay, yang perbezaan ini, okay, perbezaan vitamin C ini adalah disebabkan oleh pemanasan atau adakah disebabkan oleh nilai K yang berbeza tadi? Kita tak boleh nak tahu. Disebabkan pada satu masa ada dua perkara yang berubah. Okay, jadi sebab itu paling basic adalah semuanya mestilah konstan.
Okay, except factor. So itu adalah the most basic approach. Okay. Jadi itulah dia design of experiment. Okay, design of experiment supaya kita ada, bila kita nak menjalankan eksperimen, kita ada dia punya garis panduan supaya apa yang kita dapat nanti, okay, melambangkan kebenaran. Itulah yang the truth. Okay, yang benar. Bukan disebabkan oleh ada pengaruh daripada faktor-faktor lain. Yang mana at the end of the day, we cannot conclude. Okay, cannot conclude. Macam tadi ni. Okay, so adakah dia punya perbezaan ini disebabkan oleh perbezaan suhu atau ianya disebabkan oleh perbezaan bahan yang digunakan dalam bekas pemanas? Kita tak tahu. And we can never be able to answer that. Okay, at this, kalau dalam keadaan dan this kind of situation. Jadi kita tak boleh nak conclude. Okay, disebabkan itu, okay, maka design of experiment is very important. Okay. Okay, so yang ni boleh baca sendiri. Okay, so apakah itu design of experiment? Design of experiment adalah the way or procedure that we conduct experiments or apply treatments. Okay, dia bukan on paper. Okay, tapi di dalam makmal. Okay, it is not on paper, tapi di dalam makmal. Bagaimana kita apply our treatment. Kalau tadi kita punya factor tadi. Okay, so kita dah ada factor. Okay, so kita dah ada factor. Dah ada factor. Okay, untuk setiap factor ini, maka kita letakkan pada tahap yang berbeza. So itu kita panggil sebagai level. Level ataupun jenis dan sebagainya, it is a variation of factor. Okay, it's a variation of the factor. So itu kita namakan sebagai level. Okay, and then apakah perlakuan ataupun treatment? Treatment adalah sama dengan level untuk one factor experiment. Okay, untuk one factor experiment, maka treatment adalah sama dengan level. Okay. Okay. Okay, so okay. So apa yang kita akan buat di dalam amal, so itulah yang kita namakan sebagai design of experiment. Okay, ataupun DOE. Okay, dan kita perlu buat dalam kaedah tertentu supaya kita dapat meminimalkan bias, meminimalkan errors dan sebagainya. Okay. Okay. So we need to consider the practical aspects. And jadi sebab itu sebelum kita decide on which DOE that we want to use, okay, we should go through what we are going to do during in the study. Okay, jalankan, okay, run analysis dan sebagainya. So di situ baru kita akan dapat tentukan sama ada restriction ataupun tidak. Okay. Okay, so kenapa kita perlu guna the correct experimental design? Okay, pertama, sebenarnya kita dah discuss tadi adalah untuk eliminate bias. Okay, eliminate bias, and then sebab kita nak cari kebenaran. So kita tak nak ianya terpengaruhi dengan bias. Okay, to reduce error. Okay, different experimental designs will use different statistical equation. Okay, apabila kita nak tentukan, kita jalankan ujian statistik, setiap ujian statistik itu dia ada dia punya model matematik. Dia ada model matematik yang berbeza. Okay, yang mana kalau completely randomized design, so contohnya model matematik dia adalah berbeza dengan completely randomized block design. Okay, so dia berbeza. Jadi sebab itu
apabila kita dan dia punya equation ni telah mengambil kira faktor-faktor yang boleh mempengaruhi ketepatan ataupun kebenaran kajian kita, data kita, ya. Okay, kemudian to get the correct results, and then to arrive at the correct conclusion. Okay, so kita lihat dulu design of experiment for one factor experiments. Okay, so one factor experiment ni adalah yang paling basic. Okay, so yang paling basic, dia tak boleh kata tiada factor untuk eksperimen, tak boleh. Itu bukan eksperimen. Okay, so dia yang paling basic adalah design of experiment for one factor experiment. Okay. Okay, untuk one factor experiment, okay, dia ada dua jenis. Okay, dia punya design of experiment. Pertama adalah completely randomized design ataupun CRD. Yang kedua adalah completely randomized block design ataupun CRBD. Okay. Okay, so kita lihat dulu completely randomized design. Okay, so ini adalah yang paling basic. Okay, ini adalah yang paling basic. Okay, so yang mana kesemua replikasi dan semua perlakuan, okay, adalah di randomized together. Kita dah belajar tentang randomization, betapa penting dia randomization. Okay, so basically ni kita nak apply. Okay, so dia tidak ada systematic order. Okay, no systematic order. All samples have the same probability to be selected. Okay. Okay, so kita lihat dia punya contoh dia. Okay. Contoh, okay. So macam tadi, treatment adalah level. Sama dengan level untuk one factor experiment. Okay, apa yang diukur adalah kita namakan sebagai response. Okay. So, kalau dalam bahasa statistik, factor adalah dia punya independent variable. Okay. Variable boleh ubah, tak bersandar. Independent. Okay. Okay, kemudian itu dia punya factor. Kemudian dia punya response, okay, adalah okay, pun boleh ubah, bersandar. Okay, dependent variable. Ini adalah pun boleh ubah, bersandar. Basically apa yang kita ukur. Okay. Okay, so kembali. Okay, so apabila sebagai contoh, okay, kita buat contoh. Sebagai contoh dalam kes ini, okay, katakan kita ada, kita nak tengok kesan vitamin C. Okay, so kita ada 3 suhu. Okay, kita ada 3 suhu. Yang lain semua kita telah malarkan. Okay. Kemudian kita ada 3 replikasi. Okay. So bermaksud kalau kita senaraikan, okay, kita ada faktor, kita ada 1. Okay. Selepas itu level, berapa kita level? Okey, ada 3, iaitu 70, 80, 90. Okey, kemudian apa kita punya treatment? Treatment adalah perlakuan. Okey, apa kita punya treatment? Treatment kita adalah sama, iaitu ada 3, 70, 80, 90. Okey. Okey, kemudian katakan kita ada respon. Respon adalah apa yang diukur. Itu adalah dia punya respon. Kemudian ada replikasi. Contohnya kita ambil ada 3 replikasi, 3 reps. Okey. Okey, so
dia punya treatment ada 3, replikasi ada 3. So bermaksud replikasi 3, treatment 3. So bermaksud kita ada sampel sebanyak 9 sampel. Sebanyak 9 sampel. So sekarang ni kita dah ada 9 sampel. So bagaimana kita masuk makmal untuk kita jalankan jalankan kita punya eksperimen. So kalau untuk CRD, completely randomized design, bermaksud ke-99 ini dirawatkan. Cuba kita senaraikan. Yang pertama ianya adalah 70 rep 1. Yang kedua 70 rep 2. Yang ketiga 70 rep 3. So cukup dah. Kemudian kita juga ada 80 rep 1, 80 rep 2, 80 rep 3. Kemudian kita juga ada 90 rep 1, 90 rep 2, 90 rep 3. So ini adalah kita punya kita punya sampel yang kita nak jalankan eksperimen. Kenapa ada 9? Sebab kita ada 3 perlakuan darab dengan 3 perlakuan darab dengan 3 replikasi. So kita ada 9 sampel. So apabila kita nak menjalankan completely randomized design, maka kita perlu rawatkan semuanya. Kita perlu rawatkan semua sekali. Bermaksud ke-99 ni perlu dirawatkan habis-habisan. Secara rawat. Tak ada systematic order langsung. Itu adalah completely randomized design. So macam mana kita nak tentukan dia punya perawakan itu? So maka ada 2 kaedah. Satu, cabut undi. Yang kedua adalah kita gunakan komputer. So ada 2. Paling mudah cabut undi. So kita prepare satu kertas, tulis 70 rep 1 sebagai contoh. So akan ada 9 keping kertas. Akan ada 9 keping kertas, masukkan dalam bekas dan cabut satu persatu. And then itu akan jadi kita punya run order. Andai kata saya cabut yang pertama. Dia keluar 90 rep 2. Sebagai contoh. Cabut sekali lagi, maka sebagai contoh dia keluar pula 70 rep 3. Kemudian kita cabut sekali lagi 70 juga, tapi rep 1. Kemudian cabut sekali lagi 90. Katakan rep 3 dan seterusnya sampai 9. So ini yang kita katakan sebagai dia punya run order. So bermaksud apabila kita masuk dalam makmal, kita nak start buat, kita perlu ikut susunan ini. Kita tak boleh ikut susunan yang kita suka. So kita kena ikut susunan ini supaya ianya tidak ada bias. So itu adalah completely randomized design. So kalau kita lihat di sini,
Okay, dia punya replikasi ni, dia bercampur aduk. Okay, dia bercampur aduk. So itu menunjukkan dia completely randomized design. Kan? Itu yang dimaksudkan dengan ada perawakan di antara faktor dan juga replikasi. Okay, so kalau kita tengok rep 2 dekat sini, rep 1 kat sini, rep 3 kat sini dan sebagainya. Okay, so kalau ada soalan betul kan? Okay, so itu adalah completely randomized design. Okay, dan cara kita nak susun run order tu boleh pelbagai, tapi ini adalah salah satu cara lah. Okay, yang mana kita kita letak sini run order di sebelah kiri, kemudian dia punya heating temperature dia, so dia tu 70, 80 dan sebagainya. Dan apakah dia punya replication, R1 ke R2 ke R3 dan sebagainya. Okay, so itu adalah untuk completely randomized design. Okay, soalan yang biasa ditanya, okay, adakah perlu untuk analisis setiap kali selepas kita selepas kita jalankan treatment? Okay, so jawapan dia adalah tidak semestinya. Design of experiment adalah bagaimana kita kita apply treatment. Okay, bukan untuk bila kita jalankan analisis. Okay, so apabila seseorang itu dia telah jalankan dia punya treatment, macam kes ini kita dah buat pemanasan. So ada dua cara. Satu, boleh simpan semua and then buat terus analisis. Okay, ataupun siap buat analisis pun boleh. Tapi kalau nak simpan, maka perlu pastikan kaedah, tempat, suasana penyimpanan itu tidak akan menjejaskan sampel kita. Okay, tidak akan menjejaskan sampel kita. Okay, itu adalah completely randomized design. Okay, walaupun ianya mudah, walaupun ianya praktikal, okay, tetapi kalau kita lihat di sini, kalau kita ada 3, okay, kalau kita ada 3 perlakuan, andai kata kita ada 5 perlakuan. Okay, andai kata kita ada 5 perlakuan. Okay, so 5 darab 3 sama dengan 15. 5 darab 3 sama dengan 15. Jadi kita nak perlu habiskan 15. Kalau completely randomized design, sebaik-baiknya kita buat serentak. Kan? Kita tidak tangguh-tangguh. Contohnya kalau kita ada 15, kita buat 15 dalam satu hari. Settle. Okay? Bukan kita buat 5 hari ni, besok lagi 5, besok lagi 5. Okay, sebab kita takuti apabila kita tak buat sekaligus, masa tu yang sampel tidak digunakan, dia akan memberi kesan. Jadi walaupun yang lain tu kita dah maintain dia sebagai malar, tetapi kita takuti masa itu akan mengubah keadaan sampel kita dan mempengaruhi hasil. Okay, so dengan itu, okay, mungkin daripada 15 ini tadi, kita rasa, katakan kita ada 5 perlakuan, so kita nak buat 5 dulu. Okay, so ada option. Okay, kalau kita tak boleh ada kekangan masa sebagai contohnya, kita boleh buat apa yang kita namakan sebagai completely randomized block design ataupun CRBD. Okay, CRBD ini yang mana kita blockkan. Okay, supaya apabila kita blockkan, supaya dalam blok ini semuanya adalah homogeneous. Okay, dalam blok ini semuanya homogeneous, tetapi di antara blok mungkin tidak homogeneous. Okay, di antara blok mungkin tidak homogeneous. Dalam blok tu saja yang homogeneous. Okay, sebagai contoh dia, katakan yang case tadi tu, okay, kita ada jus nanas, kita ada jus nanas.
Okey, kemudian kita nak buat pemanasan. Okey, kita nak buat pemanasan. Okey, kemudian kalau kita ada 15 sebagai contoh. Ataupun kita ambil yang contoh kita ada 9 Ada 9, 3 suhu darab 3 rad. So ada 9. Betul sampel. Okey, so kita ada 9 sampel. So kalau kita nak buat, okey, maka dia terlalu memakan masa. Dan kita dah prepare dia punya jus ini. Jadi bila kita simpan kalau untuk kita buat pada esok hari, kita takut mungkin vitamin C dia hilang kerana teroksida dan sebagainya. Okey, so dengan itu, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh guna completely randomized block design. Okey, dan untuk kita food science yang mana kita banyak buat eksperimen di dalam makmal. Okey, di dalam makmal, maka yang paling mudah adalah dengan kita mengambil replikasi sebagai blok. Okey, bermaksud kita akan blok replikasi. So, replikasi rep 1 is satu blok. Rep 2 is another block. Okey. Rep 3 is another block. Okey. So kita buat macam tu. Okey. So macam mana dia punya kesan dia apabila kita masuk dalam makmal. So sekarang ni disebabkan kita dah blok, apa yang dalam ni mesti sama, malah melainkan faktor. Kan? Okey. So apabila kita masuk makmal, kita cuma perlu handle 3 eksperimen saja. Okey. So kita buat rep 1 iaitu 3 eksperimen. Okey, settle. So kalau kita ada jus nanas, okey, kita potong, hancurkan, blend, kita perah, and then lepas tu kita panaskan. Kan? Jadi kita panaskan. Okey, kemudian kita boleh settle. Okey, boleh buat analisis. Okay, jadi kita tidak simpan. Esoknya kita akan buat perkara yang sama sebab dia replikasi kan. Remember, kita dah discuss replikasi mestilah daripada A to Z. Jadi untuk esoknya kita akan ambil buah nanas, kita akan extract dia. Okey, kemudian kita akan panaskan. Okey, kemudian kita analisa. Jadi bermaksud semua sampel itu okey adalah di-prepare pada hari tersebut. Okey, pada hari kejadian, pada hari you masuk lab. And, jadi apabila keluar result, tidak ada ragu-ragu. Adakah sebab saya simpan sampel ni okey pada hari kedua yang ianya mempengaruhi dan memberi keputusan yang jauh berbeza. Okey, contohnya. Kan? Jadi apabila kita buat macam ni, maka ianya tidak ada ragu-ragu lagi. So ini kita namakan sebagai completely randomized. Okay, completely randomized block design. Okay, completely randomized block design. Di mana kita block kan. Okay, tetapi di dalam ini ianya homogeneous. Setiap treatment, okay, setiap perlakuan mesti ada dalam setiap blok. Okay, setiap perlakuan mesti ada di dalam setiap blok. Okay, so okay, and then lepas tu you buat rep yang kedua dan yang ketiga. Okay, so itu kita namakan sebagai completely randomized block design. Okay, so kita create blocks, okay, randomization dan within blocks saja. Okay, so not all replications and treatments randomized together. Kalau macam complete randomized design, semuanya di-randomizekan. Tetapi kali ini kita randomize di dalam blok sahaja. Okay, di antara blok tidak ada randomization. Okay, so kita ada limited systematic order. Sebab kita tidak totally randomize. Dan, tetapi perkara itu telah diambil kira di dalam persamaan matematik yang akan digunakan untuk pengiraan bagi CRBD. Jadi sebab itu kita perlu gunakan
DOE yang betul. Okay. Kemudian sebab nanti dia akan masukkan dalam, inputkan dalam software. So, jadi ianya mestilah tally. Okay. Sebab dalam software pun kita kena pilih apakah DOE yang kita akan gunakan. Okay. Okay, example kita dah buat dah. Okay, so ini adalah contoh. Okay, yang mana kita, ini just contoh, dia tidak ada standard. Yang penting adalah randomization. So, tetapi untuk kita mencatatan, untuk kita menulis run order, antaranya boleh kita gunakan seperti ini, iaitu heating temperature, okay, run order, heating temperature, and then replication. Okay, so ciri dia, okay, yang paling ketara, okay, adalah kalau you lihat di sini, okay, sorry. Apa jadi ni? Jadi. Hilang lah. Okay. Okay. So kalau you lihat, okay, run order 1 dari segi replication, dia akan replication 1 dulu, kemudian replication 2, kemudian replication 3. Itu dia punya ciri-ciri dia. Kalau kita nak lihat, bahawasanya ianya adalah block design. Okay. Okay. Okay, ada apa-apa soalan? Boleh betul tanya di chat ataupun tanya secara verbal. Okay. So, kalau kita lihat contoh tadi, okay, so bermaksud pertama sekali kita akan buat untuk rep yang pertama, kemudian kita akan buat untuk rep yang kedua, kemudian kita akan buat rep yang ketiga. So dengan itu kita cuma perlu handle 3 pelakuan saja pada satu masa, as opposed to having to handle 9 pelakuan, 9 sampel pada masa yang sama. Okay. Okay. So, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada, clear. Okay. So kalau tidak ada, kita berhenti setakat ini. Okay, tetapi saya nak tunjukkan you punya practice 2. Practice 2. Okay, sekejap. Okay, so practice 2 dan juga practice 3. Okay, so slide. okay. Okay, so ini adalah practice 2. Okay, yang mana ianya adalah berkenaan dengan randomization. Okay, pertama sekali, apabila you letak submit you punya kerja. Okay, nama kumpulan adalah nama ketua. Jangan letak nama kumpulan 1, kumpulan 2, tak perlu. Jadi nanti akan ada confusion. Okay, so letak you punya nama. Kalau nama you Muhammad Ali, nama ketua Muhammad Ali. So ini adalah kumpulan Ali. Okay, so jangan letak kumpulan 1, kumpulan 2. Okay, so untuk practice 2, okay, untuk practice 2, it is about randomization. Okay, you boleh baca. Okay, tapi basically, okay, ini adalah, saya akan terangkan.
Okay, basically ini adalah bukan real. Okay, ini adalah yang saya cipta sendiri. Okay, ini adalah saya cipta sendiri just untuk tunjuk pada you apakah kesan randomization. Okay, katakan kita ada satu kajian. Okay, ada satu kajian yang mana terdiri daripada treatment A, dan B dan juga C. Okay, kita ada 3 perlakuan. Okay, apabila treatment A dijalankan, maka dia punya data dia adalah 1. Okay, keputusan dia adalah 1. Okay, apabila treatment B dijalankan, keputusan dia adalah 5. Apabila treatment C dijalankan, keputusan dia adalah 3. Okay, dan untuk tujuan memudahkan, okay, setiap kali treatment A dijalankan, maka keputusan dia adalah 1. Setiap kali treatment B dijalankan, maka keputusan dia adalah 5. Dan setiap kali treatment C dijalankan, maka keputusannya adalah 3. Okey, untuk kita memudahkan. Okey, kemudian saya cipta confounding factor. Okey, macam mana kita dah discuss sebelum ini, confounding factors adalah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi hasil eksperimen kita. Okey. Dalam kes ini, saya cipta confounding factor ini dia adalah berkaitan dengan run order. Okey. So kalau run order adalah 1, maka confounding factor dia, kesan confounding factor adalah dia tidak ada apa-apa kesan. Okey. Tetapi kalau ianya run order number 2, okey, maka confounding factor dia adalah dia akan bertambah sebanyak 2. Okey, data kita, hasil kita akan bertambah sebanyak 2. Kalau run order dia adalah 3, maka confounding factor dia adalah data akan bertambah sebanyak 4. Okey, so dia tak kira sama ada A, B ataupun C. Okey, katakan C. Okey, katakan C adalah contoh di sini saya tulis di sini measurement ianya adalah 1, okey, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 3. Okey, katakan run order ini, okey, kita telah rawakkan, kita dapat 2, 1, 3. Okey, 1, 3. Okey. So untuk 1, maka pertambahannya adalah sifar. Untuk 2, pertambahannya adalah 2. Untuk 3, pertambahannya adalah 4. Okey. So dengan itu, hasil akhir dia adalah 1 campur 2. Dapat 3. 5 campur 0, sifar, dapat 5. 3 campur 4, dapat 7. Okey. Faham semua? Okey, so ini adalah sebagai yang saya cipta saja untuk demonstrate pada you kesan confounding factor. Okey, so maksudnya sepatutnya 153, tapi sekarang telah jadi 357. Okey? Okey. So itu adalah kesan dia. So apa yang you perlu buat adalah ada 4 table seperti ini yang you perlu buat. Okey, iaitu pertama sekali no confounding factor and no randomization. Bila no randomization bermaksud semua ni adalah semua ni adalah 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Macam ni ada randomization kan, 2 1 3. Okey, so ini 1 2 3, ini pun bawah ni 1 2 3 juga. Okey. So kalau tiada randomization, maka ini adalah 1 2 3. Ini pun 1 2 3. Okey. So itu tidak ada randomization. Okey. Okey. So itu yang pertama. Okey. Tidak ada confounding factor.
Okay, tidak ada randomization. So kalau tidak ada confounding factor, maka yang ini semua adalah sifar. Okay, dia semua adalah sifar. So tidak ada confounding factor. Okay. Okay. So apa yang you perlu buat adalah, okay, pertama, no confounding factor and no randomization. Kedua, no confounding factor tapi ada randomization. Ketiga adalah dengan confounding factor tapi no randomization. Okay. Dan yang keempat, dengan confounding factor dengan randomization. Okay. So buat dia punya jadual dia, tunjukkan kerja you dalam jadual sedemikian. Okay. Kemudian draw dia punya histogram. Sebab apabila you buat, katakan di sini, ianya katakan ada confounding factor, so bermaksud ada ni lah, ada add ni kan, tapi non-randomization, so dia tidak ada randomization, so dia akan jadi 1, 1, 5, 3. Okay. Dan dia ada confounding factor, so bermaksud dia akan ada kesan di sini. Okay. So kesan dia adalah total adalah 1, 7, 7. Okay, so ini semua jadi 177 lah. Okay, kemudian ini adalah 3 rep. Jadi you puratakan. Jadi purata dia adalah untuk apa ni? Untuk A, untuk pelakuan A 1, pelakuan B sebab semua 177. So dia akan bila dipuratakan dia akan jadi A adalah sama dengan 1, B sama dengan 7, C sama dengan 7. Okay, kemudian you plot lah di sini. Iaitu dia tadi ada confounding factor tapi no randomization di sini lah. So dia akan ada 1, 7, 7 di situ. Okay, plotkan. Okay. So setelah itu jawab soalan ini. Satu soalan ni. Okay. Effects of confounding factors and randomization. Okay, kemudian seperti mana sebelum ini. Okay. Save in PDF. Okay, practice 2 group name. Group name adalah nama ketua. Okay, sama practice 2 kumpulan Ali sebagai contoh. Okay, and then email kepada saya. Name your email as sama juga. Practice 2 kumpulan Ali. Okay, ada soalan? Okay, jelas kan? Okay, kemudian practice 3. Okay, ini adalah apa yang kita dah baru belajar tadi. Okay, so untuk ini you perlu buat dia punya run order. Okay, dia punya run order. Pertama sekali adalah completely randomized design. Okay, so kita ada 3 so kita ada eksperimen 1 faktor iaitu suhu pemanasan. Kita ada 3 levels, 60, 70, 80. 3 pelakuan iaitu 60, 70, 80. Sebab pelakuan sama dengan level untuk eksperimen yang 1 faktor. Okay. So bagaimana kita bila nak masuk amal, bagaimana kita nak randomizekan dia? Okay. Kita ada 3 replication. So kita ada 9, 3 darab 3, 9 eksperimen. Okay. So kita you perlu sediakan dia punya run order. Okay. So dengan itu you perlu rawatkan. So apa yang you perlu buat adalah prepare kertas undi 60, 70, 60 rep 1, 60 rep 2, 60 rep 3, 70 rep 1 dan seterusnya lah. So you akan ada 9 kertas, you cabut undi and then you masukkan di sini. Heating berapa, temperature berapa dan replication yang ke berapa. Okay. Itu untuk CRD. Kemudian untuk CRBD sama juga tetapi kali ini kita ambil replikasi S block.
So dengan itu, okey, pertama sekali dia akan jadi rep 1. Okey, sebab kita memang dah setkan. Okey. Kemudian ambil kertas, you buat randomization di antara 60, 70 dan 80. So di sinilah 60, 70, 80. Tapi you kena cabut undi. So dia tak sepatutnya dia in sequence. Okey, kemudian yang di sini pula dah habis rep 1, rep 2 pula. Okey, kemudian dan seterusnya adalah rep 3. Okey. Okey. So dengan itu itu adalah kaedah untuk menjalankan randomization untuk CRBD. Okay, so dengan itu bila you masuk makmal, you just follow this run order. Okay, so sama juga submission, okay, kepada saya. Okay, and dia punya due date dia adalah, okay, hari ini adalah 26 kan. Okay, so pada minggu hadapan 31 hari bulan tidak ada kuliah. So you buat you punya kerja ni. Okay. And then you perlu submit pada saya pada 3 hari bulan. Silap. Okay, pada minggu hadapan pada 3 hari bulan Mei. So itu tidak ada kuliah. Okay, 3 Mei tidak ada kuliah. Kemudian you submit pada saya. Nak saya check. Okay. Okay, 3 Mei you buat, kemudian you submit pada saya, deadline dia adalah pada 10 hari bulan Mei. Okay, so basically you ada 2 minggu lah untuk buat perkara ni. Okay? Okay? So ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay, okay, so dengan itu sebelum Mei tu you cuti ya. Okay lah, sebelum cuti tu lah. Okay, 7 Mei lah sebelum cerita. Okay, deadline. 7 Mei. 7 Mei sebelum you balik cuti mid-sem. Kan, you balik cuti mid-sem adalah cuti raya tu. So cuti mid-sem, okay, 10 tu dah mula cuti mid-sem lah. Okay, so 7 Mei ya. Okay, so kita berhenti di sini. Selamat berbuka puasa. Okay, dan terima kasih semua. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Terima kasih, Doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, doctor. Terima kasih, Doktor. Thanks. Bye.